Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, hari ni kita nak mulakan dengan bab baru. Kita kan dah habiskan bab 11 kan. Okey, hari ni kita nak masuk bab baru. Okey, cikgu harap semua dah sedia dengan buku teks dan alat tulis masing-masing. Okey, cuba tengok slide cikgu yang pertama ni. Perhatikan data statistik di bawah. Okey, nampak tak? Data kemalangan jumlah kematian mengikut negeri dari 2010 hingga 2017. Okey. Cuba awak tengok data statistik yang cikgu berikan dan tunjukkan dekat awak ni. Okey. Berdasarkan data statistik yang ditunjukkan, apakah tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini? Okey. Cuba teka apa yang kita nak belajar hari ini. Okey. Bab 12 ni. Apa? Okey. Hari ni kita nak belajar pasal pengendalian data. Kita nak kendalikan data tu macam mana. Okey. Bila kita dah dapat data, okey, macam mana kita nak keluarkan setiap data tu. Okey. Dan macam mana kita nak kumpul data, macam mana kita nak dapatkan data sesuatu data tu. Okey. Bab 12 kita nak belajar pasal data statistik. Macam mana kita nak kendalikan data-data tersebut. Okey. Data-data ni biasa kita nampak dekat penghujung tahun kan. Dekat TV pun ada data kematian, data sekolah pun ada. Okey. Murid-murid, berapa murid perempuan, berapa murid lelaki, berapa guru perempuan, berapa guru lelaki. Okey. Okey. Next. Okey. Bab 12, pengendalian data. Okey. Hari ni kita nak masuk hanya 12.1 sahaja, iaitu proses pengumpulan dan perorganisasian dan perwakilan data serta pentafsiran perwakilan data. Okey, kita belajar 12.1 sahaja hari ini. Okey, standard pembelajaran yang kita nak capai di akhir pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita nak menjana soalan statistik dan mengumpul data yang relevan. Okey, macam mana apa yang dimasukkan dengan soalan statistik dan macam mana kita nak kumpulkan data yang relevan. Okey, yang kedua, mengklasifikasikan data kepada data kategori atau numerika dan membina jadual kekerapan. Okey. Daripada data kepada data. Okey. Daripada data kepada data. Maksudnya yang awak dapat data tu dia ada pula terbahagi kepada dua, iaitu data kategori dan data numerika. Okey, yang ni kita nak tengok apa data yang kita dapat tu kategori mana-mana. Lepas tu daripada data tu kita nak bina jadual kekerapan pula. Okey. Yang ni kita akan belajar hari ni. Yang ni dua. Okey. Next. Awak boleh buka buku teks awak muka surat 200. Okey. Dah jumpa ke buku teks awak? Buku surat berapa? Okey. Buku teks awak muka surat 266. Okey. Bagaimana anda menjana soalan statistik dan mengumpul data yang relevan? Okey, yang pertama kita tengok soalan statistik. Soalan statistik ni macam mana? Okey, soalan statistik adalah bagi mengumpul data yang relevan, kita perlu menjana soalan statistik. Okey. Untuk kita kumpul data ni, kita perlu menjana soalan statistik dulu. Okey, apakah itu soalan statistik? Okey, soalan statistik ialah soalan yang boleh dijawab dengan mengumpul data dan terdapat keragaman dan keboleh-ubahan dalam data tersebut. Okey, keragaman maksudnya seragam dan keboleh-ubah ni boleh diubah sesuai, maksudnya ikut kesesuaian yang kita nak pada data tersebut. Okey, sebagai contoh, okey, awak boleh nampak jadual ni dekat buku teks awak muka surat 266 tu. Okey, cikgu ambil daripada buku teks awak tu jadual ni. Okey, soalan statistik. Contoh ya, berapakah tinggi murid dalam kelas amanah? Okey, yang ni dia tanya secara umum. Berapakah tinggi murid dalam kelas 1 amanah? Okey, secara umum. So, contoh dalam kelas 1 amanah ni ada 18 orang. So, 18 orang ni ada ketinggian yang berbeza-beza. Okey. Contoh keterangan dia. Terdapat keboleh-ubahan dalam tinggi murid. Contohnya, okey, murid pertama 150 cm, murid kedua 156 cm,
murid ketiga 164 cm dan sebagainya. Maksudnya, nampak tak perbezaan ketinggian murid-murid tu? Okay, dia dipanggil. Mula kita tanya soalan secara umum kan. Okay, berapa tinggi murid 1 UM? Okay, lepas tu, semua murid tu akan bagi tahu dia punya tinggi berapa-berapa. So, nampak ada perbezaan setiap orang tu. Kenapa setiap tinggi orang tu, semua orang ada tinggi masing-masing. Okay. Okay, contoh yang kedua. Apakah makanan kegemaran murid satu amanah? Okey, dia tanya pula soalan yang kedua itu, apakah makanan kegemaran murid kelas 1 amanah ni? Okey, lepas tu keterangan dia kan, terdapat keragaman dalam jenis makanan kegemaran. Contohnya, okey, yang A ni suka nasi lemak, yang B mi goreng, yang ketiga laksa dan sebagainya. Lepas tu ada yang sama juga. Okey, murid yang kedi, saya suka nasi lemak juga. Okey, macam tu lah yang dimasukkan keragaman. Maksudnya ada yang sama dalam jenis makanan ni. Okey, berfaham dengan maksud soalan statistik dengan berdasarkan contoh? Tak apa, kalau ada yang masih tak faham, kita tengok lagi contoh yang akan datang. Okey, yang ni salah satulah contoh. Kalau dah kelas awak bawa, boleh buat soalan statistik ni. Okey, berapakah tinggi murid kelas 1 UM? Okey, apakah makanan kegemaran kelas 1 UM? So, senaraikan tengok. Okey, tinggi dia berapa, makanan kegemaran yang berapa. Okey, awak nampak akan ada keragaman dan kebolehubahan data tersebut. Okey, next. Okey, diberikan soalan seperti ini. Okey, ni contoh ya. Contoh nak bagi awak nampak lagi. Okey. Contoh, adakah soalan yang berikut ialah soalan statistik? Okey, ni awak kena jawab lah. Cikgu nak bagi contoh dan awak jawab soalan ni statistik ataupun bukan. Okey, pasal awak kena terangkan kenapa dia bukan soalan statistik, kenapa dia soalan statistik. Okey, ada dua soalan je. Yang pertama, berapakah tinggi Rosemary? Okey, berapakah tinggi Rosemary? Soalan ni soalan statistik ataupun bukan? Nanti awak terangkan dekat bawah tu ya. Okey, soalan kedua. Adakah murid kelas 1 amanah suka makan nasi lemak daripada mi goreng? Okey, yang ni, adakah murid dalam kelas 1 amanah ni suka nasi lemak daripada makan mi goreng? Okey, ni soalan statistik ataupun bukan? Okey, bukan kan? Kerana apa? Okay, jawapan dia adalah bukan. Okay, kerana tidak terdapat kebolehubahan atau keragaman dalam jawapan kepada soalan tersebut. Okey, inilah cara awak nak terangkan bila dia tanya sama ada soalan tu statistik ataupun bukan. Okey, berapakah tinggi Rosemary kan? Lepas tu, yang kedua, adakah murid kelas 1 amanah suka nasi lemak ataupun daripada makan mi goreng? Okay, maksudnya bukanlah sebab nampaknya tak ada keubahan dengan keragaman dalam jawapan kepada soalan tu. Maksudnya tak ada keubahan dengan keragaman. So, tadi kan cikgu kata soalan statistik kena ada kebolehubahan dan keragaman kan. Kena ada salah satu ataupun dua-dua sekali. So, yang dalam soalan yang cikgu bagi contoh ni, tak ada kedua-duanya, keragaman dan kebolehubahan. Okey, boleh? Okey, kita pergi kepada seterusnya. Okey. Yang ni, selepas menjana soalan statistik. Okey, langkah yang berikut ialah menentukan kaedah mengumpul data. Okey, lepas kita dah menjana soalan statistik kita tu, okey, kita buat langkah seterusnya, iaitu kita kena tentukan macam mana kita nak kutip data kita ni.
Okay, kita dah ada soalan tapi kita kena fikir pula macam mana kita nak kumpul data kita. Okay, antara kaedah-kaedah yang digunakan adalah yang pertama, temu bual. Yang ketiga, tinjauan. Yang ketiga, pemerhatian. Dan yang keempat, eksperimen. Okay, temu bual macam mana? Okay, temu bual ni macam awak tengok wartawan kan, dia temu bual maksudnya ada kebakaran. Okay, dia temu bual yang pemilik rumah yang terbakar tu. Okay, yang tu masukkan temu bual. Ataupun awak yang temu bual guru. Okay, tanya guru apa yang guru tu suka, guru ni dari mana. Okay, awak nak tahu biodata cikgu tu. Okay, tinjauan. Tinjauan ni awak ada soal selidik. Boleh tengok ni tinjauan ni dekat buku teks awak 266 ni ada dibagi contoh soal selidik tu kan. Okay, awak tanya, adakah anda suka program TV? Okay, apa? Drama, sukan, kartun, dokumentari dan lain-lain. Okay, maksudnya dia tick lah yang mana yang dia suka. Okay, okay, dia tanya jantina. Jantina awak apa? Okay, lelaki ataupun perempuan. Masa awak tick lah yang mana. Okay, yang ni dipanggil tinjauan. Itu kita nak meninjau, okay, lelaki ni berapa, orang ni suka makan apa, suka program apa. Okay, aktiviti yang dia suka. Okay, basikal, bola sepak. Okay, dia tick lah yang mana. Ni soal selidik. Okay, soal selidik ni digunakan dalam kaedah tinjauan. Okay, pemerhatian. Okay, pemerhatian ni kita perhatikan. Contoh kita duduk di satu tempat. Okay, pusat membelah kan. Awak duduk dekat pusat membelah tu dekat pintu masuk. Okay, awak tengok dalam masa 30 minit berapa orang yang masuk dan keluar dalam pusat membeli belah tu. Okay, awak perhatikan. Tapi dia ada tempoh pemerhatian ni. Okay, awak bagi tempoh 30 minit. Awak tengok yang keluar masuk tu berapa orang dalam masa 30 minit. Ataupun awak boleh buat pemerhatian dekat sekolah. Okay, awak tunggu dekat pagar sekolah tu, awak tengok berapa orang yang hadir ke sekolah menaiki motor. Okay, awak boleh tengok dalam masa 5 minit. Berapa orang yang naik motor pergi sekolah. Okay, awak pun catat berapa orang dalam masa 5 minit tu. Itu dia maksudkan perhatian. Awak perhatikan sesuatu benda tu dalam tempoh masa. Okay, eksperimen. Okay, eksperimen ni dah biasa kan. Sekolah kita biasa jalankan eksperimen sains kan. Okay, eksperimen ni macam awak jalankan eksperimen sains. Contoh, okay, awak tengok ada perubahan sesuatu benda tu kan. Okay, suhu air panas. Okay, suhu air panas, awak nak tengok setiap 5 minit berapa suhu dia makin sejuk tu, berapa suhu dia setiap 5 minit. Awak tengok, awak pun catat. Okay, ni masuk ke eksperimen. Okay, next. Okay, dan ni cikgu bagi contoh di setiap kaedah mengumpul data. Okay, cikgu ulang balik ya. Okay, kaedah temu bual ni, cikgu ambil contoh wartawan TV3. Okay, ingin mendapatkan tentang kebakaran kilang perabot link. Okay, wartawan tu dapatkan maklumat tersebut dengan cara menemu bual pekerja kilang perabot link. Okay, dia temu bual untuk dapat setiap maklumat bagi kebakaran kilang tu. Okay, contoh kepada pemerhatian pula, kaedah pemerhatian. Okay, Ali ingin mendapatkan tentang kenderaan yang melalui persimpangan jalan berhampiran rumahnya dalam tempoh 1 jam. Okey, dia dia nak tengok berapa buah kenderaan yang melalui persimpangan dekat rumah dia tu dalam tempoh 1 jam. Okey, maka Ali tu akan berada di tepi persimpangan jalan sepanjang 1 jam. Okey, dia duduk kat situ sepanjang 1 jam untuk dia kira bilangan dan jenis kenderaan yang melalui persimpangan tu. Okey, dia nak collect data iaitu bilangan kenderaan dan jenis kenderaan yang melalui persimpangan dalam tempoh 1 jam. Okey, ni kaedah pemerhatian. Okey, kaedah tinjauan. Okey, tinjauan ni maksud cakap dia tinjau kan. Okey, contoh tengok tu Pihak pengurusan kantin sekolah menyediakan 1 borang soal selidik tentang makanan kegemaran murid tingkatan 1 semasa pendaftaran supaya kantin dapat menyediakan makanan yang sihat. Okey, maksudnya pihak kantin tu masa awak daftar, masa nak masuk tingkatan 1 hari tu, okey, pihak kantin ni dia bagi 1 borang soal selidik. Okey, dia pun nak tanya Sazwan ni suka makan apa ya? Okey, dia pun awak pun tik. Okey, saya suka makan nasi lemak. Okey, supaya pihak kantin tu tahu. Okey, tingkatan 1 ni kebanyakannya suka makan nasi lemak. Okey, dia akan sediakan menu nasi lemak nanti banyak.
Okay. Lepas tu yang kedua, okay. Ramai juga yang suka mi goreng. So, disediakan mi goreng. Okay. Makanan yang kurang mendapat sambutan tu, mungkin dia tidak sediakan atau disediakan dalam kuantiti yang sikit. So, itu yang dibuat tinjauan supaya dia dapat tahu apa yang disukai dan tidak disukai oleh murid tingkatan 1. Okay, eksperimen. Okay, ni cikgu bagi contoh eksperimen. Okay, seorang murid ni dia nak dapatkan maklumat tentang suhu air panas yang menjejuk setiap 5 minit. Okay, dia nak tengok suhu air panas tu jadi sejuk. Okay, jadi setiap 5 minit dia catat suhu tu. So, apa yang bahan diperlukan kalau kita nak tengok suhu air panas tu menyejuk? Okay, yang pertama, awak perlukan air panas, termometer, jam dan buku catatan. Okey, ni yang awak perlukan. Okey, setiap 5 minit air panas tu, suhu air panas tu akan dicatat. Okey, awak pun tengok dekat termometer, okey berapa suhu dia. Yang mula-mula sekali pertama berapa. Okey, lepas 5 minit, okey berapa dah suhu dia. Lepas 5 minit lagi catat lagi sampailah awak rasa okey dah cukup sampai yang dikehendaki oleh awak. Okey, setiap 5 minit awak catat. Okey, ni yang dia masukkan eksperimen. Okey. Kita boleh kaedah mengumpul data ada 4. So, kita boleh pilih yang mana-mana yang kita nak guna untuk kumpul data kita. Okay. Ingatlah ada 4 kaedah ni. Temu buah, pemerhatian, tinjauan dan eksperimen. Okay, boleh ingat? Ada 4 je. Okay, next. Seterusnya, okay, ni contoh 1. Okay, tentukan sama ada data boleh dikumpul secara mengira atau mengukur. Okey, yang dia awak kena tentukan soalan-soalan yang cikgu bagikan ni, dia boleh dikira ataupun kita boleh ukur dia. Okey, soalan pertama A. Bilangan pelajar yang menaiki kenderaan ke sekolah. Okey, kita mengira ke kita ukur? Okey, bilangan pelajar. Kita mengira kan? Okey, orang kita kira, kita tak ukur orang tu ya. Okey, jarak lontaran oleh 5 orang pelajar. Okey, jarak. Okey, jarak kita mengira ke kita mengukur? Okey, jarak lontar peluru tu. Kita mengukur. Okey, jarak kita mengukur ya. Okey, yang ketiga itu C. Jumlah gula yang digunakan untuk membuat sebiji kek. Okey. Mengira ke apa? Gula, jumlah gula. Gula kita boleh kira ke? Tak boleh kan? Kita kena ukur kan? Okey, bilangan meja yang dijual oleh sebuah kedai perabot dalam sebulan kita mengira sebab kita boleh kira kita punya meja tu kan berapa biji dalam sebulan kedai perabot tu jual. Okey. Awak kena bezalah. Yang benda yang tidak boleh dikira dengan okey, gula tu kan banyak. Kita tak boleh nak kira satu-satu. Kalau awak kira sampai ke 2 pun mungkin tak akan habis. Okay, so kita ukur. Okey. Next, kita pergi soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya kita nak masuk 12.1.2 klasifikasi data muka surat 267. Okey. Boleh rujuk muka teks awak muka surat 267. Okey. Okey. Okey, data. Okey, data. Apa data ni? Okey. Data. Okey, tadi cikgu kata data boleh dikumpul melalui berapa kaedah? 4 kan? Okey. Kaedah pertama, temu, bual. Kaedah kedua, apa? Tinjauan kan? Kaedah ketiga, pemerhatian. Kaedah keempat, eksperimen. Okay, eksperimen ni biasalah awak gunakan dekat Mama Sains. Okay, next. Okay. Tadi cikgu dah katakan data ni dibahagikan kepada 2 pula iaitu kategori dan numerical.
Okey. Yang pertama, kita pergi data kategori. Okey. Data kategori mengukur kategori. Okey, kategori. Dia ukur kategori sahaja. Okey, yang kedua, tidak boleh diukur secara berangka. Okey, dia tak boleh diukur secara berangka. Tetapi, boleh dihuraikan dan disusun dalam kumpulan atau kategori. Contohnya, jantina, nama kereta, kumpulan darah. Okey, ni contoh-contoh yang data kategori. Okey, ada jantina ni ada dua kan, lelaki satu, perempuan satu. Okey, nama kereta. Okey, dia maksudnya ada kategori. Okey, nama kereta. Kereta apa awak nak bagi? Apa-apa je lah kereta yang awak tahu. Okey, dia kategori. Okey, kumpulan darah. Okey, kumpulan darah. A, B, kumpulan O. Okey, ini dah masuk kumpulan darah. Dia ada kategori tersendiri. Dia ada di kumpulan besar. Okey, kumpulan darah tapi ada A, B, kumpulan B, kumpulan A dan kumpulan O. Itu dia masukkan kategori. Jantina ada dua je kan, lelaki dan perempuan tak ada. Pondai. Okey, jantina ada dua. So, kategori perempuan satu, kategori lelaki satu. Okey, ni data. Data kategori. Boleh faham kan? Okey, data numerik. Okey, data numerik ni dia mengukur kuantiti. Okey, kuantiti. Kalau awak boleh tahu, kuantiti ni bilangan. Okey, bilangan kuantiti. Okey. Ni ukur kuantiti. Okey, diukur menggunakan angka. Okey, kalau numerik ni dia ukur menggunakan angka. Okey, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke berapa-berapa. Okey. Data numerik terbahagi kepada dua. Okey. Numerik ni ada pula anak-anak dia kat bawah. Okey. Nama besar dia numerik. Lepas tu ada pula anak kecil-kecil dia kat bawah. Okey. Itu data diskrit dan data selanjar. Okey. Ingatlah ada nama dua. Numerik ini ada anak dua orang lagi. Itu data diskrit dan data selanjar. Okey, contohnya. Okey, bilangan buku dibaca selama seminggu. Okey. Maksudnya kita boleh bilang kan berapa buku yang kita baca dalam selama seminggu. Okey. Tinggi murid dalam kelas. Okey. Tinggi murid dalam kelas. Kita tahu kita boleh ukur tinggi murid tu setiap kelas. Contoh ada 18 orang. 18 tinggi murid tu kita boleh dapat. Okey, masa bersenang. Okey, masa bersenang. Tak boleh tahu masa bersenang awak. Sehari awak bersenang berapa? 30 minit. Okey, 30 minit. Lepas tu dalam masa seminggu. 7 hari tahu bersenang. So, 30 minit, 30 minit, 30 minit, 30 minit, 30 minit, 30 minit, 30 minit. So, awak boleh tahu dia punya angka dia kan. Itu yang dimaksudkan mengukur kuantiti. Diukur menggunakan angka. So, kita tahu dalam bentuk angka. Okey, boleh. Nampak tak ada perbezaan numerik dengan kategori. Kategori maksudnya jantina kan, lelaki, perempuan. Okey, kalau bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Okey, nampak tak perbezaan? Okey. Kalau boleh faham, kita pergi data numerik, kita nak belajar siapa anak-anak dia ni. Okey, data diskrit dan data selanjar. Okey. Data diskrit dan data selanjar. Okey, data diskrit diperoleh secara membilang. Okey, maksudnya membilang ni kita bilang. 1, 2, 3, 4 tu. Contohnya, bilangan murid 1 UM ialah 30 orang. Okey, ni contoh ya. Contoh cikgu bagi. Okey, contoh bilangan murid 1 UM 30 orang. So, cikgu boleh bilang. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 30. Okey. Okey, contoh. Lepas tu, cikgu bagi contoh lagi. Okay, bilangan guru di sekolah SMK Sultan Ahmad ialah 120 orang. Okay, cikgu boleh bilang cikgu dekat sekolah Sultan Ahmad tu ada 120 orang.
Okey, kita sambung ya. Okey, data selanjar. Data selanjar diperoleh secara mengukur atau menyukat. Okey, data selanjar ni kita ukur dan kita sukat. Okey, biasa dengar perkataan sukat ni dalam eksperimen kan, kita sukat berapa air kita ukur berapa panjang tali kita kan. Okey, contohnya tinggi murid dalam kelas. Okey, maksudnya kita ukur lah tinggi murid tu, kita guna pembaris kan. Okay. Baris kita ukur tinggi murid tu ialah 135.5 cm, 140 cm dan 180, 150 cm dan seterusnya sampai 30 orang murid tu. So kita ada 30 data yang berbeza. Ni kita ukur. Lepas tu kita suka okey 30 ml air. 10 ml air. Okey, yang tu kalau kita guna air. Okey, data diskrit kita bilang. Kalau data selanjar kita ukur atau kita sukat. Okey, nampak tak perbezaan contoh cikgu bagi bilangan murid 1 UN ada 30 orang. Okey, kalau tinggi murid kita ukur kan. Okey, 135.5 cm. Okey, contoh 1. Klasifikasi data berikut kepada data kategori atau data numerik. Okey, A. Suhu data setiap murid. Okey. Yang B, bilangan pokok yang ditanam di setiap daerah. C, punca kemalangan di jalan raya. Okey, yang A, suhu badan setiap murid apa? Data kategori ke data numerik? Suhu. Suhu kita ukur kan? Okey. Kita ukur dengan angka kan? Suhunya angka. So, 35 darjah Celsius. 37 darjah Celsius. Okey, angka kan. So, data numerik. Okey, yang kedua, B. Bilangan pokok yang ditanam di setiap daerah. Okey, bilangan pokok, kita boleh kira pokok tu kan. So, dalam bentuk angka kan. So, 1 pokok, 2 pokok, 3 pokok. So, data numerik. Okey, punca kemalangan di jalan raya. Okey, punca. Punca ni dalam angka ke? Bukan kan? Punca ni kita tak boleh kira kan punca tu. So, punca ni dalam bentuk ayat. Okey, punca tu terbabas, mengantuk. Okey, tu dalam bentuk kita huraikan kan? Okey, mengantuk sebab apa-apa. Okey, tu dalam bentuk hurai, itu data Sekejap. Data kategori. Data kategori. Okey. Okey, tu data kategori. Nampak tak perbezaan? Suhu kita data numerik kan sebab dalam angka 35 darjah Celsius, 37 darjah Celsius. Kalau pokok kita boleh bilang kan. Kalau punca maksudnya kita kena bagi tahu, okey, punca kemalangan tu adalah sebab terbabas. Punca kemalangan tu sebab mengantuk. Punca kemalangan tu sebab tayar panci. Okey. Tu punca-punca kemalangan di jalan raya. Okey. So, kita pergi untuk seterusnya. Okey, contoh 2. Okey, mengklasifikasikan data yang berikut sama ada data kategori ataupun data numerik. Okey, yang ni awak kena masukkan setiap kategori-kategori ni. Okey. Kategori pertama. Okey, awak tengok ni ada 6 kotak. So, awak kena masuk setiap satu tu dalam kotak dia tersendiri. Okey, cuba tengok. Yang pertama, ketinggian murid di sebuah sekolah. Okey, dia tengok ketinggian murid tu. Ketinggian dekat mana? Dia duduk dekat selanjar. Sebab selanjar ni kita ukur dengan kita menyukatkan. So, ketinggian murid dekat sini. Dekat selanjar. Data selanjar. Di sebuah kelas. Okey. Yang ni kita dah guna. So, kita potong. Okey, bilangan guli dalam sebuah kotak. Bilangan guli. Okey, guli tu kita boleh bilang dengan jari kan. Okey, 1, 2, 3 sampai berapa. So, itu data diskrit.
Okay, bilangan guli dalam sebuah kotak. Dalam satu kotak. Okey, kita dah guna yang ni. So, kita potong. Okey, punca kesesakan lalu lintas. Punca kesesakan lalu lintas. So, ni kategori mana? Punca. Punca kan kita kena sebutkan, kita kena huraikan dalam perkataan kan? So, dalam kategori. Okey, kita dah potong. Yang ni kita dah guna. So, jenama beg tangan yang disukai oleh wanita. Okey, jenama beg maksudnya kita kena buat dalam bentuk kategori kan? Okey, jenama Colorino, jenama Polo. Okey, ada kategori sendiri kan? So, dia duduk dalam data kategori kan? So, jenama beg tangan yang disukai oleh pekerja wanita. Okey, kita dah guna yang ni. Okey, markah kertas murid. Markah kertas matematik murid di sebuah kelas. Okey, markah. Markah ni kita tahu dalam bentuk angka ke dalam bentuk perkataan? Angka kan? So, 70%, 80%, 20%, 30%. Okey, tu duduk kat mana? Data selanjar. Markah kertas matematik. Okay, so kita potong, kita dah guna. Okay, bilangan kereta yang diletak dalam tempat letak kereta. Okay, bilangan. Bilangan kita boleh kira kan? Kira. So, dekat data diskrit. Tempat letak kereta. Okay. Next. Okay. Ni masih dalam buku teks muka surat 267. Yang ni cikgu pecahkan je. Okay. Selepas mengklasifikasi data, langkah yang seterusnya ialah mengorganisasikan data tak terkumpul dengan membina jadual kekerapan. Okay. Data tak terkumpul ni macam mana? Data yang berselewak. Yang kita tak susun lagi yang betul-betul. Maksudnya kan biasa jumpa dalam jadual kan. Okey, berapa peratus berapa orang yang ni. Okey, tu jadual dah terkumpul. Yang ni tidak terkumpul ni dia berselerok. So kita kena bina jadual kekerapan dia macam mana. Okey, mempersembah data dalam jadual kekerapan memudahkan kita menentukan dan membuat rumusan. Dari data kekerapan tu kita mudahlah nak buat rumusan. Okey. Yang ni berapa, yang ni berapa. Okey, imbas semula kekerapan. Bilangan kali maklumat itu muncul dalam data. Okey, kekerapan ni yang sokmo muncul. Maksudnya kerak. Okey, ada sokmo. Okey. Gundalan. Gundalan ialah tanda gundal. Ialah salah satu cara membilang dan membuat tanda bagi setiap perkara yang dibilang. Okey, tanda gundalan ni zaman-zaman dulu. Zaman-zaman orang, zaman-zaman batu dulu. Dia cara gundalan ni. Dia guna yang macam ni. Okey. Ni gundalan, contoh gundalan ya. Cikgu tunjukkan satu contoh. Okey, satu dia dulu, dia buat macam ni. Nah, ni satu. Okey, dua dia, dua. Okey, ni 2. Bilangan yang ketiga. 3 kali. So, 1, 2, 3. Kalau 4, so ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. Okey, 5. 1, 2, 3, 4. Lepas tu dia palang kat tengah ni. Okey, ni 5. Zaman dulu kira macam ni. 1 macam ni. 2 garis-garis. 3 gundal. 4 gundal. 5 4 gundal pasal palang kat tengah. So, jadilah 5 gundalan. Okay, ni lah gundalan. Ingat tu, zaman-zaman batu dulu. Inilah cara zaman-zaman batu dulu tu kira.
Okey, contoh 2. Dalam buku teks awak, data berikut menunjukkan bilangan anak dalam setiap keluarga bagi 20 buah keluarga. Okey, dia nak kira data bilangan anak dalam keluarga tu. Okey, dia ambil 20 buah keluarga. Okey, ni data organisasi yang data tak terkumpul tu. Okey, dia bagi ni, so dia suruh kita buat dalam jadual kekerapan. So, awak bina jadual kekerapan, bilangan anak, gundalan dengan kekerapan. Okey, so awak tengok 2. Awak pun catatlah 0, 1, 2, 3, 4. Okey, awak tengok bilangan kosong. So, kosong awak pun tandakan pangkal. Okey, 1, 2, 3, 4. So, ada 4 kali gundalan ni. Okey, 1 pula. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 gundalan dia palang kat tengah kan? Okey. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kalau 6 macam mana? Okey, lepas awak dah palang yang kelima ni. Okey, so awak pun bina lagi satu garis satu kat sini. Okey, jadilah 6 kekerapan dia. Okey, 3. So, 1, 2, 3. So, kekerapan dia, gundalan dia ada 3. So, kekerapan dia 3. Okey, 4 pula. 1, 2. Gundalan dia ada 2. So, kekerapan dia 2. Pasal awak tahu total lah kekerapan dia. 4 tambah 5 tambah 6 tambah 3 tambah 2. Jadilah total dia 20 buah keluarga. Jadi 20 buah keluarga semula. Boleh faham? Macam mana awak nak tanda gundalan? Kita belajar semula macam mana orang zaman dulu mengira. So, kita aplikasikan macam mana gundalan dengan kekerapan bergabung dalam satu data. Contoh 2. Data di bawah menunjukkan bilangan jaringan bola keranjang oleh 20 orang murid. 20 orang murid. Dia kata tentukan kekerapan bagi 3 jaringan. Dia nak yang 3 saja. So, kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dia nak kekerapan. So, awak tulis 6 kekerapan dia. Bilangan jaringan yang terendah. Terendah. Maksudnya yang paling sikit sekali. So, awak kena buat satu-satu. Cikgu buat kat sini kekerapan. Yang ni jaringan. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yang kosong ada berapa? Tadi yang 3 ada 6 kan? So, awak tulis 6. Yang kosong 1 je. Yang 1, 2, 3, 4, 5. 5. Yang 2, 1, 2, 3. 3. Yang 4 jaringan. 1, 2, 3. 3. 2 lah kosong. 5, 1 je. Pasal nak kira betul tak awak kira ni? Cukup tak 20 orang? So, 2 tambah 5, 7 tambah 3, 10 tambah 6, 16 tambah 3. 16 tambah 3 berapa? 19 tambah 1, 20. So, cukup 20 orang murid. Jadi, yang terendah apa? Itu jaringan 5. Itulah cara menulis dia. Boleh faham? Yang ni contoh dia bagi kalau dia tanya kekerapan, so awak beri dalam bentuk kekerapan. Kalau dia tanya dalam bentuk gundalan, so awak kena buat dalam bentuk gundalan. Contoh 3. Markah pelajar dalam ujian matematik. Yang ni gundalan dengan kekerapan. So awak kena buat. So awak kena tengok dalam satu persatu. 85. Markah yang 85. 1, 2, 3, 4, 5. 6. So, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6. So, ada 6 kekerapan dia.
Okey, 86. 86, tek. 1, 2, 3, 4. So, ada 4 kekerapan dia. 1, 2, 3, 4. So, ada 4. 87. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 88. Tek. 88. Tak ada. Okey, kosong. Tak payah, biarkan je. Okey, 89. 1, 2, 3, 4. So, ada 4 gundalan dia. So, ada 4. Yang ni aku tulis kosong. Okey, 90. 1, 2. Ada 2 gundalan dia. So, 2. So, kira balik. Betul tak, sama tak dengan kekerapan yang dia bagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So, ada 22 pelajar. Okay, so nak kira betul ke tak? So, awak kena tambah. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 6, 16. 16 tambah 0, 16. 16 tambah 4, 20. 20 tambah 2. Jadi, 22 pelajar. Okay. Itulah cara kita nak kira kekerapan. Awak kena tambah-tambah. So, ni cara gundalan. Okay, boleh faham? Gundalan dengan kekerapan. Macam mana awak nak bentukkan jadual. Macam mana awak nak merumuskan. Okay, cikgu dah bagi contoh-contoh yang berbeza. Supaya awak boleh nampak cara awak nak merumuskan. Dan cara awak nak cari gundalan dan kekerapan tersendiri. Okay, kita nak main quiz nanti sikit-sikit. Okay, kita nak uji lah awak ni faham ke tak apa yang cikgu ajar hari ni kan. Okay, cikgu akan berikan satu quiz untuk topik hari ni saja. Yang hari ni je, tak masuk yang lain. Yang hari ni saja, yang awak belajar hari ni. Okay, soalan quiz tu ada di pautan dekat awak punya chat WhatsApp. Awak kena chat dekat WhatsApp awak tu. Grup WhatsApp awak. Ada cikgu bagi link pautan tu. So, awak tekan link tu. Semua murid dikehendaki menjawab ke semua soalan tersebut. Semua murid kena jawab. Lepas tu, nanti jawapan cikgu bincang satu persatu dekat WhatsApp group awak. Okay, so wajib jawab tau. Hukum dia wajib. Siapa tak jawab, cikgu cubit dia. Jawab kuis ni tau. Cikgu nak tengoklah tahap kefahaman awak dekat mana. Kalau awak tak faham, cikgu boleh buat lagi latihan banyak-banyak untuk awak fahamkan topik data ni, kan? Okay. Nanti awak jawab yang kuis itu. Okay, kita nak pergi kepada penutup untuk hari ini. Nyatakan apa yang telah anda pelajari dan fahami daripada topik hari ini. Okay, yang pertama awak belajar apa hari ini? Soalan statistik, kan? Okay, soalan statistik tu macam mana cikgu dah terangkan, kan? Okay, yang kedua awak belajar apa lagi hari ni? Kaedah temu buat, kaedah mengumpul data, kan? Mengumpul data ada 4 cara, iaitu temu bual, eksperimen, tinjauan dan apa yang terakhir? Pemerhatian. Okey, yang ketiga belajar apa? Kita belajar pasal data kategori, kan? Data kategori apa? Mengukur ciri-ciri dia, kan? Contoh, jantina perempuan dan lelaki. Okey, kita belajar apa lagi? Data numerik, kan? Data numerik terbagi kepada 2 orang anak. Numerik ada 2 orang anak, awak ingat. Okey, data numerik iaitu data diskrit dan data selanjar. Okey, diskrit ni kita peroleh secara membilang. Okey, selanjar peroleh
secara mengukur atau sukat. Okey. Kalau data numerik ni, awak ingat kita ukur kuantiti. Okey. Lepas tu, awak belajar gundalan kan? 4 gundalan. Okey, gundalan 1, 1 palang je kan? 2, ada 2 kali gundalan. 3, 3 kali gundalan. 4, 4 kali gundalan. 5, ada 4 kali pasal awak palang pula kat tengah. Okey, inilah yang awak belajar. Ada 4 soalan statistik, kaedah mengumpul data ada 4. Temu buat eksperimen, tinjauan dan pemerhatian. Yang ketiga, awak belajar pasal data kategori, data numerik. Okey, numerik ni ada 2 orang anak, iaitu diskrit dan selanjar. Okey, pasal awak belajar gundalan zaman-zaman batu dulu kira kan macam mana. Okey, gundalan 1, 2, 3, 4, 5 macam mana. Awak boleh tahu kan? Dah boleh faham dah sekarang kan? Zaman dulu kira sampai sekarang kita masih menggunakan cara tu lagi. Okey, sebelum kita habiskan kelas, ni kerja sekolah awak. Latih diri 12.1A. Dan latih diri 12.1A sahaja hari ni kerja sekolah awak. Okey, terima kasih semua. Jangan lupa jawab kuizi dan kerja sekolah. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.